Bertarikh 13 Jun 1971, satu operasi besar-besaran telah dilancarkan yang bernama Operasi Iblis, bertempat di kawasan Hutan Korbu, Sungai Siput dan Tanah Hitam. Di dalam operasi inilah, Kapten Mohana Chandran, anak lelaki Welayutan, telah gugur ditembak oleh pengganas komunis yang beroperasi di kawasan tersebut. 13 Jun 1971, selepas 10 hari membuat rondaan untuk menjejaki pengganas komunis di kawasan hutan simpan Kinta, pasukan 4 Regimen Ranger Diraja 4 RRD yang diketuai oleh mendiang Kapten Mohana telah menjumpai sebuah kem komunis yang dianggarkan boleh memuatkan seramai 50 orang. Namun demikian, kehadiran mereka telah disedari oleh musuh, maka berlakulah satu pertempuran yang begitu hebat di antara kedua-dua pasukan. Akhirnya Kapten Mohana telah terbunuh dan 2 anggota lagi turut tercedera. Apabila terdapat tanda kehadiran musuh di hutan simpan Korbu, Sungai Siput dan Tanah Hitam antara 8 Mei hingga 31 Mei 1971, satu kumpulan risik telah dibentuk. Risikan yang diterima ialah musuh baru sahaja memasuki kawasan tersebut, dipimpin oleh DCM Chong Kwai Hong, dikenali juga sebagai Chong Cho. Yang tidak diketahui ialah musuh sebenarnya telah berada di kawasan tersebut sejak 2 bulan sebelumnya. Kubu tersebut telah diperkuatkan dengan parit dan mempunyai dapur bawah tanah. Untuk memusnahkan musuh tersebut, satu pasukan telah ditubuhkan, iaitu Unit Combat Intelligence Squad ataupun USIS. Platon Unit Risikan Gempur 4 RRD terdiri daripada 10 anggota diketuai oleh Kapten Mohana Chandran. Daripada pasukan 4 RRD, ejen khas kerajaan Surrender Enemy Personnel daripada darurat pertama ataupun SEP, Special Branch dan anggota-anggota daripada 3 Regimen Risik, mereka telah ditugaskan menyiasat pergerakan musuh di hutan Ulu Kinta, Perak. Kumpulan gabungan ini telah dimasukkan ke kawasan operasi pada 3 Jun 1971. Ia diketuai oleh Kapten Mohana Chandran dan dibantu oleh Lieutenant M. Donald Patrick John. Mereka telah bertolak dari Ken Suvla Line Ipoh dengan 2 buah trak 3 tan dan sebuah Land Rover pada jam 11 menuju Tanah Hitam Cemor melalui Ulu Kinta. Mereka berpecah di sebuah kawasan ladang berdekatan kem Brigade Utara Pasukan Polis Hutan di Ulu Kinta. Mereka bergerak 1 kilometer untuk bermalam di situ. Mereka bergerak selama seminggu dipandu oleh SEP Surrender Enemy Personnel yang kebanyakannya berbangsa Cina. Satu ketika mereka keluar dengan bertemankan anggota ranger dan telah terjumpa satu penempatan orang asli. Mereka berjaya mendapatkan maklumat daripada orang asli tersebut dan ketika kembali kepada kumpulan besar, mereka berkata, "Kawan, kalau mahu selamat, lebih baik tidak usah pergi." Ranger Abang Bolhi, Abang Doladi menjawab, "Mana boleh buat apa, itu terpulang kepada pegawai saya." Salah seorang SEP itu telah meminta salah seorang orang asli tersebut untuk memandu pasukan ranger ke lokasi musuh dipercayai terletak di Sungai Kinding. Di dalam perjalanan, mereka telah bertembung dengan seorang lelaki orang asli dan 2 lelaki Cina. Setelah disoal siasat, ketiga-tiganya dilepaskan kerana pemandu orang asli tersebut mengenal pasti kesemuanya sebagai pencari biji yang selalu ditemuinya. Dia hanya sanggup membawa pasukan itu ke Sungai Kinding dan tidak berani pergi lebih jauh kerana pernah terserempak dengan satu kumpulan lengkap bersenjata berkekuatan sekitar 30 orang. Orang asli tersebut meninggalkan mereka dan pulang ke penempatannya. Malam itu pasukan berehat di Sungai Kinding. Pagi esoknya, beberapa kumpulan ronda telah dihantar oleh Kapten Mohana Chandran untuk mengenal pasti keadaan muka bumi dan mencari kesan-kesan musuh. Ranger Bolhi berada dalam kumpulan Lieutenant M. Donald. Pada hari itu, mereka telah terjumpa sebuah pondok. Di dalamnya, Ranger Abang Bolhi menjumpai sekeping kertas iaitu satu resit untuk pembelian chainsaw bertarikh 24 Mac 1971. Setelah menyerahkan resit tersebut kepada Lieutenant M. Donald, beliau turun ke kawasan basuhan berdekatan dan menjumpai sehelai kemeja hijau disembunyikan di situ. Lieutenant M. Donald kemudian mengarahkan Ranger Bolhi untuk bergerak ke lokasi Kapten Mohana Chandran dan menyerahkan baju tersebut serta memberikan laporan penemuan. Hari berikutnya, iaitu 12 Jun 1971, mereka menyambung aktiviti mencari kesan musuh.
Selepas berehat makan tengah hari, mereka berkumpul untuk mendengar arahan daripada Kapten Mohana Chandran. Selepas menyampaikan arahannya, kata-kata akhir beliau adalah, "Cuci senjata elok-elok, esok kita akan berperang." Kebanyakan anggota pasukan berasa kurang selesa dengan ayat tersebut kerana suara beliau juga agak lain ketika itu. Kata-kata itu juga mengganggu perhatian Ranger Bolhi ketika dalam perjalanannya pulang ke lokasi Lieutenant M. Donald. Untuk menyenangkan diri, beliau telah menjahit seluarnya yang koyak, tetapi kesemua jarum yang digunakan telah patah, hingga ke jarum yang paling besar. Semuanya membuatkan dia mula resah. Untuk melegakan hatinya, beliau telah memancing di anak sungai berhampiran. Beliau berjaya menangkap beberapa ekor ikan dan telah memasaknya untuk dimakan keesokannya. Walau bagaimanapun, beliau telah terlupa untuk membawanya bersama-sama ketika menjalankan rondaan keesokannya. Seperti dirancang, pada 13 Jun 1971, satu kumpulan ronda 15 anggota dengan 2 SEP telah keluar meronda. Mereka kemudiannya telah berpecah. Ranger Bolhi mengikut kumpulan Kapten Mohana Chandran bersama-sama Kopral Rahman bin Jaafar, Ranger Bajau, Anak Ladi dan Ranger Ali bin Jaafar. Kumpulan Lieutenant M. Donald pula terdiri daripada Kopral Osman bin Sharif, Ranger Zainal, Ranger Norsin dan Ranger Hasan bin Awang. Kumpulan ketiga pula dianggotai 5 orang diketuai oleh Kopral Musa. Ketika meronda, Lieutenant M. Donald meminta senjata M79 yang dibawa oleh Ranger Bolhi. Beliau memberitahu Lieutenant M. Donald untuk meminta kebenaran daripada Kapten Mohana Chandran. Selepas mendapat kebenaran, beliau telah menyerahkan M79 tersebut dan diberikan ganti selaras Stalin Sub Machine Gun seperti anggota lain kumpulan tersebut, kecuali Ranger Ali yang membawa Light Machine Gun LMG. Mereka meninggalkan kem pada jam 8 diketuai kumpulan Lieutenant M. Donald. Kumpulan Kopral Musa telah diberikan arahan untuk menjalankan serang hendap di laluan yang mereka ambil. Kumpulan itu terserempak dengan seorang lelaki orang asli sedang memburu dengan sumpitnya. Salah seorang SEP menghampiri orang asli itu dan bercakap dengannya. Selepas itu mereka meninggalkan Ranger Bolhi menjadi pendahulu untuk kumpulan Kapten Mohana Chandran. Beliau diikuti 2 SEP, kemudian Kapten Mohana Chandran, Ranger Bajau, Kopral Rahman dan Ranger Ali. Mereka dipisahkan daripada kumpulan Lieutenant M. Donald dengan jarak kurang daripada 10 meter. Kata Ranger Bolhi, "Saya sedang mengikut denai yang diambil oleh kumpulan Lieutenant M. Donald. Apabila saya terjumpa satu laluan yang bersilang dengan denai tersebut. Laluan itu sudah pun dilintasi kumpulan Lieutenant M. Donald tanpa mereka sedari. Saya menunjukkan kesan pudar itu kepada SEP di belakang saya, SEP tersebut, dan saya mengikut jejak tersebut yang menyeberangi sebuah rabung. Selepas mengikut jejak itu untuk seketika, SEP itu mengesahkan ianya memang jejak musuh. Namun dia tidak pasti sama ada jejak itu membawa ke kem musuh atau sekadar menuju ke hujung rabung tersebut. Kami berpatah balik untuk membawakan berita penemuan tersebut kepada Kapten Mohana Chandran. Beliau mengarahkan pergerakan dihentikan dan menyuruh saya bergerak ke depan dan memanggil kumpulan Lieutenant M. Donald untuk berpatah balik dan bergabung dengan kumpulan kami bagi perbincangan lanjut. Saya berlari ke arah di mana kali terakhir saya melihat kumpulan Lieutenant M. Donald. Hampir saja satu ketika saya melepaskan tembakan ke arah satu bayang yang muncul tiba-tiba daripada celah semak. Rupanya ia adalah Kopral Osman, anggota terakhir dalam kumpulan Lieutenant M. Donald. Saya memberikan isyarat tangan memberitahu Kopral Osman yang kumpulan itu harus berpatah balik. Saya membawa mereka ke lokasi Kapten. Semasa briefing, Kapten Mohana Chandran memberitahu kami yang semua SEP itu keberatan untuk mengikuti jejak ke kem musuh tersebut. Mereka tahu maut yang bakal menyambut kalau mereka bertembung lagi dengan komrad-komrad lama mereka. Oleh itu, mereka enggan terlibat dalam pertembungan dengan kumpulan lama mereka itu. Jadi Kapten telah mengarahkan mereka agar mereka balik ke pangkalan tetap di Sungai Kinding tanpa diiringi sesiapa. Kapten Mohana Chandran meminta bantuan melalui radio, tetapi beliau diarahkan agar menggunakan apa yang ada sahaja. Selepas makan tengah hari sekitar jam 14,
Lieutenant M. Donald bergerak bersama kumpulannya ke arah kanan rabung itu, sementara kumpulan kami ke arah kiri sambil kami berjalan. Kapten Mohana Chandra